wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan bermula dalil tabligh itu ialah bahawasanya jika menyembunyi mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam akan sesuatu, yakni akan sedikit pun, akan sesuatu daripada barang yang disuruhkan mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam dengan menyampaikan dia barang, nescaya adalah kita disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu. Jadi kita sambung lagi perbahasan sifat tabligh. Yaitu kita masuk pada menyatakan dalil. Karena tiap-tiap pegangan tu kalau tidak ada dalil, maka masih lagi dihukumkan oleh ulama muqallid. Artinya orang yang pok tu orang saja. Ikut mulut orang. Mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Ikut mulut orang lain dari kerana ta'assub, asabiyah, ta'assub tanpa mengetahui dalil. Jadi ketuanya iman seseorang tu masih lagi diberselisih pendapatkan oleh ulama. Adakah sah atau tidak sah? Maka qaul yang rajihnya iman muqallid ni sah, tapi muqallid yang sah tu mestilah orang panggil muqallid yang yakin. Kalau syak zan waham, itu memang tak sah lah, kufur lah maknanya. Orang tu mesti kena yakin. Kemudiannya dia berdosa. Kenapa? Karena dia tinggal mengaji, tinggal belajar, tinggal berfikir. Baik, kalau dia tu ahli fikir, ahli nazar dia panggil. Maka kerana itulah syak musannih kita bawa pula mengiringkan setelah mana kita i'tiqad mesti para rasul tu bersifat dengan tabligh, mana menyampaikan wahyu yang diperintah mereka itu menyampaikan. Karena kita sebut dah hari itunya wahyu itu terbahagi kepada 3 bahagi. Ma umiru bitablighihi, satu. Wahyu yang diperintah oleh Allah Ta'ala mereka itu para rasul itu dengan menyampaikan, satu. Maka hak inilah yang dimaksudkan mereka bersifat dengan tabligh. Adapun ma umiru bikitmanihi dengan ma khuyiru bitablighihi, maka hak tu tidak boleh dikatakan para nabi, para rasul tu kitman, walaupun nabi kita menyembunyi. Karena memang orang panggil ma umiru bikitmani, wahyu yang diperintahkan dengan menyembunyi, maka nabi rasul pasti amanah, tidak akan menyampaikan walau satu orang. Adapun ma khuyiru bitablighihi, wahyu yang diberi pilih mereka itu rasul dengan menyampaikan kepada siapa yang rasul nak menyampaikan, kepada siapa yang rasul tidak mahu menyampaikan, maka hak tu pun nabi rasul nak memilihlah untuk kepada siapa dia nak menyampaikan, kepada siapa yang tidak menyampaikan. Jadi yang kita maksudkan di sini wahyu yang dikatakan ma umiru bitablighihi. Tentu tidak mereka itu bersifat dengan kitman, menyembunyikan ma umiru bitablighihi tadi. Tentu tidak para rasul, para nabi ini bersifat dengan menyembunyikan wahyu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan menyampaikan. Tentu tidak. Pasti mereka ni akan menyampaikan dan tentu tidak mereka itu menyembunyi.
Tu kata hak menyembunyi tadi. Tu kerana Tuhan sendiri suruh sembunyi. Kata ni. Kerana tu. Mereka menyembunyi ma umiru bikitman ni. Dah tu ada hak Rasul tak menyampai kepada siapa-siapa. Susuk kepada setengah-setengah sahabat. Bagi tahu kepada setengah-setengah sahabat. Tak apalah kerana hak tu ma khuyiru bitablighihi. Wahyu yang diberi pilih mereka itu Nabi Rasul oleh Allah Ta'ala-nya untuk menyampaikan atau tidak mahu menyampai. Baik. Kalau gitu kata Syekh Ahmad, dan bermula dalil. Dalil sini dalil akli. Mana dalil ni ma yumkin yutawassalu bi sahihin nazar bihi ila matlubi khabari. Perkara yang sah ma yumkin yutawassalu bi ma yumkinu yutawassalu bihi apa? Tak ingat dah tadi. Barang yang menyampaikan barang yang mungkinlah menyampaikan dengan sahih tilikan, betul tilikan padanya kepada perkara yang dituntut yang bahasa khabar. Itu dia panggil dalil. Kita kata Nabi Rasul ni bersifat dengan tabligh, itu khabar. Tentu tidak dia sembunyi. Mana dalilnya? Mana sesuatu yang menunjukkan mesti mereka tu bersifat dengan tabligh, menyampai, dan tentu tidak mereka itu menyembunyi. Kena ada dalil lah. Kerana Qurannya kata kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah ya Nabi Muhammad, hatu burhanakum. Bawa datang olehmu hujjah, burhan, dalil kamu, in kuntum sadiqin, kalau kamu tu sebenar. Maka kerana tu kitanya tiap-tiap orang panggil perkara hak kita i'tiqad, hak kita pegang dalam hati kita, hak kita pacaklah hati kita, mesti berdasarkan dalil. Adapun di sini dalil aqli dia panggil. Dalil yang dibangsa fikir dengan akal. Dalil yang dibangsa fikir dengan akal. Dan bermula dalil aqli. Begitulah. Dan bermula dalil yang dibangsakan pada fikiran akal. Yang menunjuklah ia dalil di atas mesti bersifat dengan menyampai tabligh mereka itu para rasul, dan tentu tidak bersifat mereka itu dengan kitman, menyembunyi mereka itu para rasul, ialah bahawasanya jika menyembunyi, yang mari tu rekah terus selalu dah. Ya, kalau kita kira agak, kena kata gini dulu lah. Jikalau tidak bersifatlah mereka itu Rasul alaihimussalatu wassalam dengan tabligh, dengan menyampaikan wahyu yang diperintah oleh Allah Ta'ala dengan menyampai, tentu mereka itu bersifat dengan menyembunyikan wahyu yang diperintah oleh Allah Ta'ala akan mereka itu Rasul dengan menyampai. Gitu dulu. Bila begitu, maka jika menyembunyi, baru sambung sini sebenarnya. Tu kita fardu takdir dulu. Wak lolok katalah Nabi Rasul ni tak bersifat dengan tabligh, tidak bersifat dengan menyampai. Tidak bersifat dengan menyampaikan ma umiru bitablighihi tadi. Tentu dah mereka bersifat dengan kitmanu ma umiru bitablighihi, menyembunyikan wahyu yang diperintah oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan menyampai. Kenapa begitu? Kerana la wasitata bainahuma, kerana tidak ada benda duduk tengah di antara kedua. Kalau menyampai tentu tidak menyembunyi, kalau menyembunyi tentu tidak menyampai. Dua tu tak ada duduk tengah dah. Kerana perkara ni perkara hak disuruh menyampai. Kalau hak ma khuyiru bitablighi, hak tu tak apa. Bolehlah Nabi nak bersifat dengan tabligh dengan kitman kerana khuyiru. Adapun ma umiru bikitmanihi, hak tu langsung tidak boleh bersifat dengan tabligh, mesti kena bersifat dengan kitman. Pula dah. Adapun ma umiru bitablighihi, wajib Rasul bersifat dengan tabligh. Kalau tidak bersifat dengan tabligh, tentu kitman. Gitu dulu. Tentu menyembunyi. Dah. Barulah masuk dalam kitab kita. Maka jika menyembunyi oleh mereka itu Rasul alaihimussalatu wassalam. Menyembunyi apa?
akan suatu, akan sedikit. Mana suatu ni akan sedikit daripada barang, yakni daripada wahyu. Barang sini kena kepada wahyu. Daripada ahkam, daripada segala hukum hakam, daripada segala ulum, ilmu-ilmu. Itu mana barang sini. Tuh. Maka jika menyembunyi oleh mereka itu Rasul alaihimussalatu wassalam akan suatu, akan sedikit daripada barang, daripada wahyu. Wahyu mana? Barang mana? Wahyu mana? Sifat bagi wahyu yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya siapa yang menyuruh? Allah Ta'ala tu hazah pa'i. Nah, tu yang disuruhkan mereka itu Rasul alaihimussalatu wassalam oleh Allah Ta'ala, maknanya disuruh takluk pada kata disuruh dengan menyampaikan dia barang, dia wahyu, dia ulum, dia ahkam. Jawab bagi jika tadinya nescaya, mestilah, nescaya adalah, yakni nescaya mestilah kita disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu juga. Ada juga tu jatuh kita. Tuh. Nah. Jadi kalaulah orang panggil para rasul, para nabi itu, diperintahkan orang panggil menyembunyi. Kalau para nabi, para rasul tu bersifat dengan menyembunyikan wahyu yang disuruh oleh Allah Ta'ala dengan menyampaikan wahyu tersebut, maka kita pun disuruh menyembunyi jugalah. Tak payah ngajar lah, ngaji apa-apa tak payah duk ngajar apa. Maksud sini hak fardu ain lah ni. Macam kita duk sebut dah. Tutup guru kitanya dia kiyahkan orang panggil ilmu-ilmu hak bahasa hakikat, hak bahasa tinggi-tinggi, hak fardu kifayah gitu tu. Itu termasuk orang panggil seumpama ma khuyiru bitablighihi atau ma umiru bikitmani. Ilmu hak diberi pilih nak siapa ke siapa. Jadi seorang guru yang betul-betul orang panggil pandai, mestilah dia akan perhati dulu nak menyampaikan satu-satu perkara tu. Tengok ilmu ni padang patut dah orang panggil kita nak sampaikan kepada seseorang hamba tu, seseorang penuntut tadi tu. Jangan orang panggil kita pergi gantung pada tekak babi tu kalung mah, kalung intan belian. Jadi kalimin nasa biqadri uqulihim. Bercakaplah dengan manusia tu dengan qadar akalan dia. Ada setengah-setengah ulama kita, tutup guru kita, dia kias situ. Jadi sebab tu di masjid ke di surau ke cukup-cukup kita mengajar ilmu fardu ain. Mana? Ni seumpama tauhid ni, fiqh hak fardu ain, tahu sah syarat bata, rukun syarat tiap-tiap rukun. Itu. Kemudian tasawuf pun hak panggil muamalat batiniyah. Mana? Hak tahu sifat mazmumah, takhalli sifat mazmumah, tahalli sifat mahmudah. Itu cukup dah. Tak payah kita nak pergi cerita bab maqamat, ahwal, tajalli, itu tinggi. Kerana hak tu tak sesuai untuk lapisan umum. Macam cerita lah. Televisyen tu kan, dia ada orang panggil untuk sesuai ditonton oleh umum. Boleh dengan anak-anak kita pun pakat duduk menerak depan TV belakang tengok boleh. Ada hak tak sesuai sebab ada ganas sikit. Kalau anak kita duduk tengok tu buat ganas juga ke budak lain ni. Tak sesuai. Ada hak berat sangat 18 ke atas lah. Tu kalau anak kita tengok ransangai ke dia pula berat. Derah laju nak nikah nyanyi kita pula ni. Tu. Dia ada orang panggil lapis level-level tu. Tu sama. Jadi kalulah Nabi Rasul tu bersifat dengan menyembunyikan wahyu, hak Allah Ta'ala suruh mereka menyampaikan. Hak Allah Ta'ala perintah untuk menyembunyi, tak apalah para rasul bersifat dengan menyembunyi, tak ada hal. Hak Allah Ta'ala bagi pilih nak menyampaikan, nak menyembunyi, tak ada nak menyampaikan, nak menyembunyi, atau tak ada hal lah rasul nak bersifat dengan menyembunyikan, menyampaikan kedua-dua, tak ada hal. Hak ni tak, hak Allah Ta'ala suruh rasul tu menyampaikan. Tiba-tibanya kita kata dah rasul ni menyembunyi. Jawabnya nescaya adalah kita umat ni
disuruhkan kita sekalian umat ni dengan menyembunyikan ilmu juga. Tu kenapa? Kenapa nescaya kita pun disuruh menyembunyikan ilmu hak fardu ain juga? Ilak dia ni. Kerana disuruhkan kita dengan mengikut mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam. Memang kita ke disuruh ikut Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi diri Rasul pada kamu, bagi diri Rasul tu ada ikutan yang sangat baik, yang elok bagi orang yang nak kejayaan akhirat. Dah. Ataupun Allah Ta'ala kata, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar cinta akan Allah, maka ikut aku. Disuruh ikut Rasul. Tiba-tiba Rasulnya menyembunyi ilmu. Kita pun kena menyembunyi juga. Tu Haji Allah telefon kata ngajar tauhid. Tak boleh siapa tauhid ni. Ngajar fiqh. Tak boleh ngajar fiqh. Tak boleh mengajar laka ya. Mana tak boleh, kita kena ikut Rasul. Rasul menyembunyi, kita kena menyembunyi juga. Begitu. Nyanyi lagu tu. Tu azan dulu. Ada pun kita terus sikitlah. Nak berhenti je kan? Boleh tak? Kita nak berhenti awal sikit ni. Baik. Tu dan tiada sah, dan tu padahal wawul hal, padahal tiada sah, tidak betul maknanya, pada syaraknya tidak betul, pada syarak bahawa disuruhkan kita dengan menyembunyi ilmu. Memang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man katama ilman, barang siapa yang menyembunyilah ia man tu akan ilmu, mimma yanfa'ullahu bihi fi amrin nasi, daripada barang yang memberi manfaat lah oleh Allah Ta'ala dengan dia barang pada pekerjaan manusia. Pekerjaan mana? Fi amrin nasi amrid dini, pada pekerjaan agama. Aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minan nari. Allah Ta'ala akan iljam ni maknanya Allah Ta'ala akan ikat kekang, tali kekang. Mana lijam ni makna tali kekang, macam kuda tu kan. Kita nak jadi kuda tu, orang panggil ikut kita nak pergi kanan dia pakai tali lijam dia panggil. Iljam mana tali kekang dia panggil. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, itu Nabi kata, man katama ilman, barang siapa yang menyembunyilah ia man tu akan ilmu. Yang menyembunyi ilmu daripada siapa? Mimma, daripada barang, daripada ilmu yang fa'ullahu bihi fi amrin nasi amrid dini, yang memberi manfaatlah oleh Allah Ta'ala dengan dia ilmu tu pada urusan manusia, urusan agama. Aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minan nari, maka Allah Ta'ala mengikat tali kekang pada mulut dia pada hari akhirat kelak dengan tali kekaman daripada api neraka. Hang letak mulut dia pakuda tu. Heret. Dengan tali api neraka. Jangan. Banyaklah hadis itu, salah satu daripadanya. Tu sebab dia kata padahal waul, dan tu mana waul hal. Padahal tiada sah, yakni tidak betul pada syarak bahawa disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu. Kerana sabitlah hadis lain, hadis lain pun banyak lagi. Kenapa tidak sah? Ilak pada kata tidak sah. Kerana orang yang menyembunyi ilmu itu guana tu. Ada kitab boleh apa? Dikutuki. Dilaknat maknanya. Dikutukikan. Mana dilaknati akan dia. Tu. Orang yang menyembunyikan ilmu ni Allah Ta'ala laknat kan. Adalah hadis kita dah baca tadi. Orang menyembunyikan ilmu, Allah Ta'ala akan lijamkan dia. Allah Ta'ala akan ikat, orang panggil, mulut dia tu dengan tali kekam yang diperbuat daripada api neraka. Adalah hadis lain Nabi kata, man katama ilman, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, yakni ilmu sini
ilmu yang maklum di sisi Nabi. Mana ilmu ni? Ilmu hak fardu ain ni. Nah, tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya, hak had fardu ain. Dia menyembunyi, tak rayak, tak sapa. La'anahullahu yaumal qiyamati. Melaknat akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat. Ayalah. Tu. Takkan kita tu syarak suruh kita menyampai. Syarak tegah kita menyembunyi ilmu. Tiba-tiba rasulnya menyembunyi. Kita disuruh ikut rasul. Lepas tu, hak mana so kita kena buat ni? Menyembunyi kau nak menyampai dah ni. Artinya tak betul lah Nabi Rasul itu bersifat dengan menyembunyikan ilmu wahyu barang yang diperintah oleh Allah Ta'ala dengan menyampai. Tak betul. Kalau gitu maka sabitlah, yakinlah, kejaplah dalam hati kita bagi mereka itu Rasul alaihimussalatu wassalam, tabligh yang bersifat dengan menyampai. Tabligh ay tablighu ma umiru bi tablighihi. Begitu. Ya hazah lah tu ni. Kita kena takdir sendirilah. Maka yakinlah hati kita mesti bagi para Rasul alaihimussalatu wassalam bersifat dengan tabligh, menyampai ini tablighu ma umiru bi tablighihi, menyampaikan wahyu, ilmu, hukum hakam yang diperintah oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan menyampai. Dan apabila sabitlah ia Rasul dengan sifat tabligh, dengan menyampaikan ma umiru bi tabligh, mustahillah dengan mana istihalah lah, dengan mana tentu tidaklah menyembunyikan, mana kitmanu ma umiru bitablighihi, tentu tidak para nabi, para rasul tu bersifat dengan menyembunyikan wahyu yang diperintah oleh Allah Ta'ala akan mereka itu rasul dengan menyampaikan, tentu tidak. Tu kalau tidak jadi tadi tak nakut ya, tak nakut apa bertembung. Kalau Rasul tak bersifat dengan tablighu ma umiru bitablighihi, nescaya bersifat dengan kitmanu ma umiru bitablighihi. Kalau Rasul bersifat dengan kitmanu ma umiru bitablighihi, maka kita ni disuruh mengikut Rasul, yang ini menyembunyikan ilmu. Sedangkan tidak betul pada syaraknya Allah Ta'ala tegah nak dilaknat, bagai-bagai janji yang buruk lagi. Iljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minan nari. Allah Ta'ala ikat tali kekang di mulut orang yang menyembunyikan ilmu dengan tali kekang api-api neraka. La'anahullahu yaumal qiyamati, dikutuki, dilaknat oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak. Tengok. Hak mana sah ni? Suruh ikut Rasul. Rasul kita fardu takdir. Dia bersifat menyembunyi. Lepas tu syaratnya marah kita menyembunyi. Hak mana sah jadi? Pening tak nakut. Bila tak nakut gitu mustahil. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang saling berlawanan itu tak boleh berhimpun sekali. Maka kerana tu mestilah para rasul tu bersifat dengan tablighu ma umiru bitablighihi, dan tentu tidak mereka itu bersifat dengan kitmanu ma umiru bitablighihi. Habis. Kemudian kita akan sambung pula insya-Allahnya keempat, fatanah. Tu baca fatanah insya-Allah. Jadi malam ni kita baca, kita awal sikit sudah sebab ambonya kena pergi ke Gombak pula. Pak saudara ambo baru meninggal tengah hari tadi, pukul 1. Ambonya lama tak berjumpa dengan dia. Jadi ingat ke abah saya telefonnya, ingat ke dia sakit, jatuh sakit stroke. Rupa jatuh sakitnya 2-3 hari dah. 2 hari mari dulu jatuh rebah. Pas ke hospital tidur dia lah, kan tak buat nak masuk oksigen kan. Jadi pagi ni buat balik ke rumah, saya siapa-siapa pukul 1 lebih dia meninggal dah. Tak ada apa-apa lah. Dia duduk kaluk pergi bala polis berapa saat dia balik pun kaluk mengajar budak pukul berapa dah, 9:30 mengajar budak dia. Lewat dah. Jadi kok mana pun mari juga, biarlah sikit pun kita baca sikit biar bergerak juga kita tu. Berapa tahun dah ni. Tak hotel lagi. Tu insya-Allah kita sambung pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma
salaka abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.